Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair amma ba'd. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua para pendengar IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda bersama-sama dengan saya Ustaz Safwan dalam slot motivasi pagi terbitan Hajah Maslina alias. Apa khabar semua? Takut ada yang terasa pula kan. Mungkin dia dengar ni waktu ulangan lepas maghrib. Saya ucapkan juga selamat dapat sampai ke destinasi kalau dalam perjalanan pulang ke rumah atau ke mana-mana, memandu dengan berhati-hati dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perkara yang kita buat. Sebab apa? Tidak mungkin apa benda yang berlaku di atas muka bumi ini melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah baik ke buruk ke. Kalau baik sebutlah alhamdulillah. Kalau benda tu mungkin kurang baik, sebutkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Sesungguhnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya akan kembali kepadanya insya-Allah. Baik, apa tajuk saya nak kongsikan hari ini dengan anda semua para pendengar? Hari ini tajuk dia pendek je. Apa dia? Bertenang. Apa dia tadi? Bertenang, relax, bertenang lah. Kenapa saya sebut pasal bertenang? Sebab dalam kelakuan seharian kita, tak kira daripada sudut percakapan qauli ataupun perbuatan fi'li dan juga hati kita, qalbi, hati, semuanya kena tengok pada keadaan yang ada pada diri kita. Kalau kita tak bertenang, dikhawatiri perkataan yang keluar daripada mulut kita pun perkataan yang kurang baik. Kalau kita tak bertenang, dikhawatiri kelakuan kita, perbuatan kita itu pun menjurus ke arah yang tidak baik. Dan sudah pastinya kalau kita tak bertenang, hati kita pun akan fikirkan perkara-perkara yang tak baik. Jadi kita semua nak apa? Bertenang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Apa maksudnya? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Apa maksudnya? Tenang hati mereka dengan zikrullah, yakni ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, yakni ingat kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Kadang-kala bila kata zikrullah kan, bukan sekadar kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, walaupun itu antara cara-cara untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut zikrullah ni, ingat Allah bermakna apa saja perbuatan, apa saja benda yang kita buat, percakapan kita ke apa ke, macam saya sebutkan awal tadi, semuanya kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Contoh bila kita dalam keadaan tak bertenang, kita keadaan marah contoh dia, kita nak cakap sesuatu kepada seseorang, bila kita ingat Allah, aku nak cakap ni agak-agak dia terasa tak? Agak-agak dia akan marah tak? Agak-agak kalau orang cakap kat aku macam ni, aku terasa tak? Jadi bila dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting sekali, aku buat ni Allah suka tak? Bila dia ingat itu, insya-Allah bila dia ingat Allah, dia akan jaga percakapan dia. Baik perbuatan sekalipun, bila dia nak buat sesuatu, dia akan fikirkan, kalaulah aku berada di tempat dia, apa perasaan aku kalau orang lakukan aku sebegini? Dan yang paling penting apa dia? Kalau aku buat perbuatan begini kepada seseorang tu, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala nanti atas perbuatan-perbuatan yang aku buat terhadap dia. Sebab itu orang yang bertenang ni, hati dia sentiasa ingat Allah, walaupun mungkin tidak dizahirkan dalam luaran dia. Tidak semestinya orang yang ingat Allah ni setiap masa dipakai serban ataupun setiap masa dipakai jubah, walaupun itu salah satu caranya, maknanya kita ni zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selain daripada itu juga, bila dia nak buat sesuatu, dia fikirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Whatever it is, dia akan fikir Allah nombor satu, Allah nombor satu, Allah nombor satu. Dia akan ingat, aku ni hamba Allah, setiap percakapan aku ni semuanya akan dipertanggungjawabkan ke atas aku kelak. Semua kelakuan aku, perbuatan aku ni semuanya akan dipertanggungjawabkan ke atas aku kelak. Jadi aku kena jaga-jaga dengan perbuatan aku, kena jaga-jaga dengan percakapan aku. Jadi dengan hati dia bila dapat bertenang, maka
Semua perkara-perkara ini insya-Allah dia akan dapat jaga dalam keadaan dia tak sedar. Kenapa saya kata dalam keadaan tak sedar? Bila satu-satu perkara tu kita dah biasa buat, dia akan jadi tabiat. Tahu tak tabiat? Jadi bila jadi tabiat, walaupun benda itu mungkin di luar dalam keadaan sedar dia akan bersifat sedemikian. Sama macam orang biasa buat jahat pun. Kalau dia dah biasa buat jahat, bila dia selalu buat, dia akan keadaan tak sedar, bagi dia benda tu biasa, tak berdosa pun bagi dia. Sebab apa? Dia dah biasa sangat nak buat. Jadi insya-Allah hari ini saya nak bagi beberapa tips macam mana nak tenangkan jiwa, nak sifat bertenang tu. Boleh tak? Jadi ingat, yang pertama, bila kita nak melatih atau mendidik jiwa kita supaya sentiasa bertenang, nombor satu apa dia? Baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tak kira dengar ni, yang muda ke, yang tua ke, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dan saya dah pernah cakap tentang benda ni, cuma saya ingatkan sekali lagi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa maksudnya? Kadang-kala ada benda kita tak suka tapi ia baik bagi kita. Tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ada benda engkau tak suka tapi ia baik bagi engkau. Dan kadang-kala ada benda engkau suka tapi ia tak baik bagi engkau. Allah itu tahu sementara engkau tak tahu apa-apa. Kita kena ingat, apa saja yang berlaku ke atas kita, di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, semuanya dengan izin Allah. Jadi apa kita patut buat? Baik sangka dengan Allah. Kalau benda tu mungkin tidak baik, kita fikir balik, kenapalah Allah Subhanahu Wa Taala bagi benda ni jadi kat aku? Sama ada ujian ke, balasan ke? Jadi di saat kita fikirkan dan kita baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah apa saja yang berlaku kepada kita, kita akan terima dengan hati yang redha. Sebab kita tahu apa? Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kala tak bagi semua benda yang kita nak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa bagi apa yang sesuai ataupun selayaknya untuk kita. Kalaulah semua orang dapat apa yang dia nak, tak mungkinlah ada orang miskin atas muka bumi ni, betul tak? Mana ada orang yang dia minta, dia tak nak, tak cukup duit, tak cukup itu, tak cukup ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tu maha adil. Yang ni dia bagi lebih, yang sini dia bagi kurang. Yang orang tu mungkin ada lebih bahagian ni, dia ada kurang sebelah sini. Jadi baik sangka dengan Allah. InsyaAllah kita akan dapat latih diri kita supaya sentiasa bertenang. Tu nombor satu. Nombor dua apa dia? Jangan terlalu memikirkan masalah. Dah ustaz, dah ada masalah, nak buat macam mana? Kenalah fikir. Betul. Tetapi yang saya sebut tadi, jangan terlalu memikirkan masalah. Sebab apa? Macam mana nak bagi tidak terlalu memikirkan masalah ni? Kita kena ingat, berat-berat masalah kita, sudah pasti dekat luar sana ada orang menanggung masalah yang lebih berat, lebih banyak masalah daripada kita. Contoh, kita rasa kita ni tak cukup duit, nak bayar itu, nak bayar ni, duit tak cukup. Kita kena ingat, kita rasa kita tak cukup duit, ada orang kat luar sana duit pun tak ada tau. Jangan kata nak bayar bil elektrik rumah pun tak ada. Jadi janganlah terlalu memikirkan masalah tu, sebab Allah Subhanahu Wa Taala kan dah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan menguji nasib seseorang hambanya melainkan Allah tahu dia tu mampu. Jadi kenapa kita diuji sedemikian? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita kuat, sebab tu kita diuji. Ada orang ujian dia lain, setiap orang ujian dia tak akan sama, sudah pastinya berbeza. Semua orang berbeza. Jadi untuk kita tenangkan hati kita, jangan terlalu memikirkan masalah yang menimpa kita, tapi banyakkan fikir nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita. Kalau kira nikmat dengan masalah, rasa-rasanya lagi banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita berbanding dengan masalah yang kita hadapi. Ingat tu nombor 2. Nombor 3, bagaimana tips nak bagi tenang? Nombor 3, berkongsi. Saya ulang berkongsi. Share. Kongsi masalah dengan orang-orang yang kita percaya, orang-orang sekeliling kita. Sebab apa? Kadang-kadang mungkin kita rasa masalah kita tu berat. Bila kita kongsi dengan orang lain, nombor 1, mungkin orang tu ada penyelesaian. Nombor 1. Nombor 2, mungkin dia tak ada penyelesaian, tetapi mungkin dia pernah lalu. Jadi bila dia pernah lalu, kita kena berfikir, dia lalu masalah yang sama, kenapa dia tak merungut macam aku? Dikhawatiri apa? Bila kita tak berkongsi dengan orang, ada kemungkinan kita boleh jadi depression, tekanan, kita rasa serba tak kena dan sebagainya. Jadi share, kongsi dengan orang sekeliling kita. Moga-moga
dengan kita share dengan orang, walaupun orang tu tak kata apa-apa, cukuplah orang tu dapat pinjamkan telinga dengan masalah kita, insya-Allah kita akan dapat jadi tenang. Ingat 3 tips tadi, apa dia? Nombor 1, tips nak bertenang ni, baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2, jangan terlalu memikirkan masalah yang kita hadapi. Sebab apa? Dekat luar sana ramai orang ada masalah. Nombor 3, berkongsi masalah kita dengan orang-orang yang kita percaya. Moga-moga dengan berkongsi masalah tersebut kurang rasa beban dalam hati kita. InsyaAllah harap-harap tips hari ini dapat dikongsikan dan dapat kita amalkan bersama. Fikirkan sejenak, amalkan bersama. Saya Ustaz Safwan, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.